Tapi itu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Yang saya hormati seluruh staf pimpinan bersama pada pagi ini dan rakan media yang dapat bersama pada sidang media kita pada pagi ini. InsyaAllah sidang media kita pada pagi ini akan kita bahagikan kepada dua bahagian. Yang pertama daripada saya sendiri, yang kedua daripada Saudara Mazlan Aliman, dan setelah itu kita ada special untuk anda semua. Yang special ni kita beritahu kemudian. Saya akan baca kenyataan media yang pertama untuk hari ini. Pertama sekali, PAS ingin melahirkan rasa duka cita terhadap beberapa tindakan-tindakan pihak yang tidak bertanggungjawab, membuang beberapa banner yang dipasang dan bendera yang telah dipasang oleh petugas-petugas parti di sekitar Kerbau dalam PFC Kerbau ini. Sehingga kini sebenarnya kami telah menerima banyak aduan daripada petugas-petugas parti terhadap kehilangan kain-kain pemidang, puluhan bendera-bendera parti, billboard dan sebagainya yang telah dipasang, dan kita telah pun membuat aduan kepada pihak yang berwajib berhubung dengan perkara ini. Dan sekali lagi saya tegaskan bahawa perlunya ditambah pemantau pilihan raya supaya insiden begini tidak berterusan berlaku. Bahkan yang menduka-citakan kami pagi ini baru siap pasang, lebih kurang setengah jam baru siap pasang, hilang terus. Dan kita harap perkara ini dapat dipantau dengan baik oleh pihak keselamatan. Yang kedua, kami juga mendapat maklumat tentang beberapa orang yang kehadiran lebih daripada 200 orang petugas khas yang dihantar ke Semari, yang menyamar bentuk petugas-petugas PAS bagi mendapatkan maklumat-maklumat tertentu. Dan kita harap kali ini dapat kita elakkan sembarang provokasi yang cuba diputuskan oleh mereka yang tidak bertanggungjawab. Sehingga kini kempen Kerbau berjalan dalam keadaan yang baik. Walaupun saya menganggap bahawa insiden pembuangan bendera, conteng poster dan banner-banner bersifat provokasi ini sebenarnya satu gambaran yang bukan budaya masyarakat di sini. Ia budaya asing, budaya yang sangat tidak diperlukan di sini. Tindakan ini dikhawatiri boleh mencetuskan ketegangan di kalangan para pengundi dan petugas-petugas parti. Hari ini kita menerima juga aduan daripada petugas dapat berhelai kain pemidang yang bersifat provokasi dipasang di merata-rata tempat, dan sehubungan dengan itu PAS akan buat satu laporan polis selepas ini berhubung dengan insiden-insiden terbaru. Saya juga mengambil kesempatan pada pagi ini untuk menjelaskan tentang laporan yang daripada media rasmi berhubung dengan kedudukan hutang Kerajaan Negeri Pahang. Kedudukan hutang Kerajaan Negeri Pahang dengan Kerajaan Pusat yang berjumlah 2.17 bilion merupakan satu angka yang tidak boleh dipandang remeh oleh Menteri Besar. Tindakan beliau yang menganggap hutang dengan Kerajaan Pusat sebagai perkara biasa, dan lebih mengaitkan bila mana beliau menyatakan bukan Pahang saja yang berhutang, bahkan negeri lain juga mempunyai hutang yang sama. Ini mengingatkan kita dengan kenyataan Pak Pandey, bukan anak kita saja, bukan anak saya saja yang mati, anak orang lain pun mati sama. Sepatutnya beliau melihat peningkatan hutang tahunan negeri kepada Kerajaan Pusat yang telah sampai ke tahap yang sangat membimbangkan. Istilah hampir muflis yang dialami oleh kerajaan negeri berdasarkan pendapatan kerajaan negeri dengan belanja mengurus serta hutang yang terpaksa ditanggung lebih daripada 200%. Beberapa buah negara, Greece sebagai contoh, diisytiharkan bankrupt bila mana KDNK negara melebihi 100%, lebih pada 100% hutang yang ditanggung oleh negara. Pahang ni lebih pada 200%, 245%. Jadi namun apa yang mendukacitakan bila mana anggaran hasil negeri yang berjumlah 532 juta, sedangkan belanja mengurus saja 600 juta ini.
Pembangunan, belanja untuk pembangunan negeri Pahang berjumlah 270 juta ringgit, sangat sikit. Ya. Apa yang boleh dibuat dengan 270 juta ringgit bagi satu negeri? Komisen kapal selam pun 530 juta ringgit. Ya. Menjadikan bajet keseluruhan negeri Pahang berjumlah 871 ringgit. Ini bermakna lebih daripada 300 juta bergantung kepada hasil pinjaman daripada kerajaan pusat. Kegagalan kerajaan negeri meningkatkan hasil antara lain berpunca daripada corak pengurusan yang lemah dan hilangnya kawalan terhadap beberapa agensi di bawah kerajaan negeri. Sebagai contoh, kerajaan negeri sanggup menghabiskan wang bagi membeli pelet kereta CCC 9 berjumlah RM48,000. Inden kenderaan audit negara tegur kerajaan negeri yang terus membuat bayaran terhadap kenderaan yang telah dilupuskan berjumlah RM11,838 dalam laporan audit 2008. Bermaksud bahawa kenderaan dah lupus, tapi inden minyak tu dibayar. Saya pun tak tahu siapa yang pakai kenderaan yang lupus. Mungkin dia buka malam. Corak pengurusan yang lemah ini berterusan apabila audit negara sekali lagi menegur berhubung dengan tuntutan melampau yang dibuat oleh beberapa kontraktor, khususnya bagi kes rumah rehat di Bentong. Sebagai contoh, pelik tanda surau daripada aluminium yang harga pasaran kata audit berharga RM60 satu, tetapi dibayar pada kontraktor dengan harga RM540. Lampu hiasan ruang tamu di rumah rehat Bentong, audit negara buat tinjauan harga pasaran RM1,500 satu, tapi dibayar pada kontraktor RM38,700. Ini antara beberapa kes sebagai contoh kelemahan pengurusan dan ketidakupayaan kawalan pengurusan daripada kerajaan negeri. Kalau ini yang berlaku, bermakna rancangan pembangunan setempat hanya akan ada dalam bentuk bermusim. Bila mana pilihan kecil, sebagai contoh, belanjawan untuk Kerdau, Perdana Menteri mengisytiharkan 10.4 juta, melebihi 10 kali ganda belanja sebenar bagi satu daerah. Dan bermakna kalau tidak ada pilihan kecil, rakyat akan terus diabai dan pembangunan kawasan tidak akan berlaku. Maka tidak pelik kita dapati di kalangan rakyat ada yang menuntut supaya kemudahan asas masih belum berjaya diselesaikan oleh kerajaan. Air sebagai contoh, beberapa buah kampung masih lagi mengalami gangguan bekalan air bersih. Jadi apatah lagi dengan sistem penerapan jalan berlubang sana sini dan penaik taraf jalan raya yang tidak tersusun dengan baik, dan projek-projek terbengkalai yang sangat banyak. Jadi saya fikir itu di antara perkara yang kita harap ini akan membuka mata para pengundi supaya yang mereka perlu hari ini ialah seorang wakil rakyat yang berjaya mengangkat isu-isu ini kepada pengetahuan kerajaan negeri supaya isu ini dapat diatasi, bukan seorang yang duduk akhirnya mengangguk membenarkan apa yang berjalan langsung, tidak ada satu teguran. Saya fikir pemilihan calon BN hanya akan meneruskan apa yang ada. Setelah 12 kali, 13 kali pilihan raya, inilah hasilnya. Rakyat perlu membuat perubahan. Perubahan itu akan balik manfaat kepada para pengundi. Itu daripada saya, dan sekian, terima kasih.